Dan disunatkan membaca surah yang lebih panjang. Tengok, tertib surah, elok rakaat yang awal panjang, yang kedua pendek. Surah yang lebih panjang dalam rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Selama tidak ada nas yang menunjukkan panjangnya bacaan surah dalam rakaat yang kedua. Kalau ada nas Nabi buat, tak apa. Misalnya, dalam keadaan bersesak, bagi membantu orang sujud, maka disunatkan memanjangkan surah dalam rakaat yang kedua. Jadi kita tengok jam sangat, orang nak masuk tak boleh, jadi kita panjang rakaat yang kedua, biar sempat orang masuk. Satu. Juga dalam membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah dalam salat Jumaat dan sembahyang hari raya. Tuan-tuan perasan ke tidak? Sabbihi lebih pendek daripada Hal Ata ka Hadithul Ghasyiyah. Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah lebih panjang. Tapi oleh kerana tertib ini telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikut. Itu dia kata ada nas. Bila ada nas, buat. Dan juga disunatkan membaca surah mengikut tertib dalam mushaf dan berturut-turut. Misalnya surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq dahulu, barulah Qul a'udzu birabbin nas. Kalau panjang sikit pun tak apa. Contoh kita kata idza jaa nasrullahi wal fath, 3 ayat. Selepas itu kita baca surah Qul a'udzu birabbin nas, lebih panjang daripada dia. Itu tertib surah. Kalau sebaliknya, tukar. Qul a'udzu birabbin nas dulu, kemudian mari Al-Falaq, maka khilaful aula. Dia panggil khilaf yang sepatutnya tertib ikut alat tawali, mengikut susunan surah dalam Quran. Misalnya ia membaca Al-Humazah dalam rakaat yang pertama dan membaca Li'ila fi Quraisyin dalam rakaat yang kedua, maka itu khilaful aula walaupun ikut tertib mushaf. Sebab apa? Sebab lebih panjang kali. Ada tambahan. Ini menarik ni tuan-tuan, ambil tambahan sikit. Tambahan dari kitab syarah dia, dari kitab I'anatul Talibin. Syarah dia. Dia kata apa? Wa minhu yu'lam. Dengar ni, menarik perbincangan kita ni, sebab inilah amalan sebahagian kita. Ma yuf'alu al-an. Saya baca terjemahan dah. Fi salati tarawih min qiraati alhaakumut takatsur thumma al-ikhlas. Ila akhiri khilaful aula litarkil mualat wa takrir surat al-ikhlas. Dan daripada ini, Tuan Syekh kata, diketahui bahawa apa yang dilakukan sekarang, realiti ni, apa yang dilakukan sekarang dalam sembahyang tarawih, dalam solat tarawih kita ni, tarawih format yang telah rasmi di surau-surau di masjid kita ni, tuan-tuan imam ambil perhatian. Membaca Alhaakumut Takatsur, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Kemudian mari pula rakaat yang masuk pula, tukar pula rakaat Alhaakumut Takatsur, Al-Ikhlas, kan? Adalah khilaful aula kerana meninggalkan mualat. Jauh jarak tu. Macam tadi juga tu. Tadi kan kita baca surah, Al-Humazah tadi. Humazah ni surah yang keberapa? Wailul likul humazah. Kemudian kita lompat, kita tinggal surah Al-Fil, tinggal surah Quraisy, tinggal Al-Fil, kita pergi kepada Quraisy. Tinggal satu surah, balik semula ke ujung tadi. Kita nampak contoh yang dia buat tadi. Misalnya membaca Al-Humazah, kemudian kita tinggal Al-Fil. Pergi baca apa? Pergi baca Li'ila fi Quraisyin. Dia kata itu khilaful aula sebab tidak ikut tertib. Dia panggil lompat satu surah. Sama juga dengan amalan yang dibuat dalam solat tarawih.
Dalam solat tarawih kita ni, kita baca Alhaakumut Takasur. Alhaakumut Takasur. Kemudian kita lompat berapa surah? Al-Asri, Al-Humazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Masad, Al-Ikhlas. 9 surah kita lompat. Dia kata apa? Tuan Syekh ni kata ni, khilaful aula. Menyalahi yang terbaik. Kenapa? Sebab kamu telah lompat surah. Dan mengulangi surah yang sama. Sepatutnya, tuan-tuan, ustaz-ustaz kita ni tukar balik format. Kalau kita nak mula dengan Alhaakumut Takasur, tak apa. Rakaat yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga, Idza ja'a nasrullah. Rakaat yang keempat, Tabbat yada. Yang kelima, Qul wallahu ahad. Yang keenam, Qul a'udzu falaq. Baru 6. Kalau nak 20, kena undur lagi. Jadi, murajaah lah kita. Kenapa kita nak ajar kepada masyarakat amalan-amalan yang dikatakan khilaful aula. Tidaklah sampai mereka tak sah. Tapi maknanya menyalahi yang utama. Utamanya tertib macam tu. Jadi wallahu alam, kita pun tidak tahu kenapa orang yang buat format tarawih ni menyusun sedemikian. Kemudian bila mari 20 kah? Dia mula baca ke 15, kan? 15 tu mari pula baca surah Al-Qadar, kan? Mari pula Al-Qadar. Jadi kita ni banyak tukar-tukar ni. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Abia ni pergi pula kepada Qul wallah. Lagi jauh dia punya potong susunan. Wallahu alam. Baiklah. Tuan-tuan ambil perhatian dalam kitab I'anatul Talibin bincang tajuk ni. Dan satu lagi yang anak rasa kita kena ambil perhatian juga dalam masalah selawat kita. Ya Mahabibi, Ya Muhammad. Ini pun dibincang juga dalam kitab kita ni, kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dia bincang juga, dia kata itu tidak boleh. Kenapa kita pergi panggil Ya Muhammad sedangkan Allah tak panggil Ya Muhammad? Baiklah, ini kita minta ustaz-ustaz kita murajaah balik. Kita minta siapa? Ustaz kita murajaah. Tuan-tuan yang kita yang tidak ustaz belah mana ni, kita tunggulah ustaz-ustaz kita bincang. Baik. Jelaslah sini masalah khilaful aula. Kerana meninggal mualat dan mengulang-ulangi surah yang sama, sedangkan kita tinggal di celah tu banyak. Selagi surah yang berikutan itu tidak lebih panjang daripada surah yang dibacanya dahulu, maka kalau lebih panjang seperti Al-Anfal dan Al-Bara'ah, maka meninggalkannya tidak khilaf aula. Supaya tidak panjang yang pertama lebih daripada yang kedua. Maksudnya kalau surah yang kedua lebih panjang daripada yang pertama, boleh kita ambil separuh. Ataupun kita pergi kepada surah yang lain. Walhal itu adalah khilafus sunnah. Memanjangkan surah yang kedua itu khilafus sunnah, kecuali yang terdapat dalam sunnah. Terdapat dalam sunnah hal ata dengan sabihis, panjang hal ata. Boleh teruskan. Kenapa? Sebab Nabi baca. Dan kalau tertib surah itu memanjangkan bagi rakaat, memanjangkan surah bagi rakaat awal adalah berlawanan. Seperti ia membaca surah Ikhlas, maka adakah ia perlu membaca Al-Falaq berikutnya memandang kepada tertib, atau membaca Al-Kautsar memandang kepada hendak memanjang rakaat yang pertama? Adakah tidak? Tiap-tiap satunya mungkin yang lebih dekat kepada yang tepat ialah yang pertama, yakni baca Al-Falaq. Kata Al-Bujairimi, nama tokoh ulama Syafi'i ini, hendaklah ia membaca dalam rakaat yang kedua itu sebahagian daripada surah Al-Falaq. Baca sebahagiannya. Sebab kalau kata Iza aja 3 ayat, jadi Al-Falaq itu kita potong sikit. Yakni baca sebahagian daripada Al-Falaq berikutnya. Yang lebih pendek daripada surah Al-Ikhlas, untuk menjaga tertib dan menjaga panjangnya surah yang dibaca dalam rakaat yang mula-mula. Ini dikatakan oleh Syekh kami Ibn Hajar dalam Syarh Al-Minhaj.
Namun kita kata skala beza satu ayat dua ayat, Nabi pun baca dalam surah Sabbihi dengan hal atas, insya-Allah tidaklah ketara sangat. Tapi kalau beza sampai 3 muka surat, rakaat yang kedua lebih daripada rakaat yang pertama, mungkin boleh diambil kira. Wallahu alam. Itu yang kita nampak lah, yang anda nampak kalau setakat keluar Allah dengan qul a'udzu bi falak, iza ja dengan keluar Allah, tidaklah sampai peringkat kita kena ambil separuh je, sebab beza satu ayat tak terasa sangat. Dan kita qiyas kepada tadi Sabbihi dengan hal atas mengikut tartib surah.